Tahukah Anda bahwa dalam bahasa Arab juga sabar bermaksud menahan, mencegah, dan juga tabah? Orang yang sabar ini menerima segala cabaran dengan tenang, memikirkan dengan teratur. Jika timbul masalah, mereka tidak akan berputus asa sehinggalah masalah itu diselesaikan. Kumpulan kami telah membahagikan keutamaan kesabaran ini kepada dua amalan, yaitu amalan positif dan amalan negatif. Jom kita dengar kupasan daripada rakan-rakan saya. Do ba 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 do do ba do boo do a boo ba do ba do ba do ba do boo do a boo ba do boo. Kita haruslah sentiasa tenang ketika menghadapi masalah, karena setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Amalan positif dalam mengutamakan kesabaran ialah tahan menerima cabaran. Sebagai contoh, seseorang yang sabar akan lebih memahami dan lebih tahan dalam menerima cabaran dalam hidup karena mereka tahu hidup ini penuh dengan cabaran. Jangan pernah berhenti untuk bersabar, karena sabar tidak bertepi, syukur tidak berujung. Hai saudara-saudari, kesabaran itu adalah salah satu kunci dalam kehidupan seharian kita. Apalagi dalam alam pekerjaan, kita akan mengalami berbagai rintangan, dugaan, dan tekanan, sehingga kita merasa ingin berputus asa. Namun, dengan sikap bersabar itu, kita mampu menangani masalah tersebut. Jadi ingatlah bahwa kesabaran itu adalah penting dalam kehidupan seharian kita. Oke? Hai, salam kenal, saya Arfa. Saya akan kongsikan satu amalan positif jika kita mengutamakan kesabaran dalam kehidupan kita seharian. Yang pertama, kita mampu menjadi seorang yang pemaaf. Selain itu, kita juga mampu mengawal tutur bicara kita dari mengatakan hal yang sia-sia ataupun membalas balik perbuatan orang terhadap kita. Walaupun sulit, tetapi bila mana kita dapat melaksanakannya, kita memiliki puncak kesabaran yang sangat tinggi. Hebat kan? Hari-hari yang sukar dan berbagai tekanan di tempat kerja sedikit sebanyak menimbulkan amalan-amalan negatif seperti cepat mengalah dan berpandangan sempit. Sebagai contoh, tidak mahu mencuba dan lebih cenderung untuk menyalahkan orang lain dan tidak mahu mengakui kesalahan diri sendiri. Apa yang perlu diubah dan apa yang perlu dilakukan? Seorang pegawai boleh amalkan work-life balance atau keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan, dan juga ubah perspektif terhadap tekanan dan anggaplah ia sebagai satu cabaran dan bukanlah sebagai satu bebanan. Sifat takut menghadapi cabaran dan kesusahan tidak akan membawa kejayaan ke dalam diri kita. Malah, kita hanya akan terus hidup di paras yang sedia ada ataupun lebih teruk lagi. Sikap sebegini terbentuk kerana kita tidak tahu keutamaan kesabaran dan manisnya bersabar dalam menghadapi ujian dan meraih kejayaan. Tekanan dan stres juga merupakan salah satu punca kita hilang sabar. Sebagai contoh, kita mungkin akan menghadapi tekanan di tempat kerja seperti kerja yang banyak maupun jadual kerja yang padat. Pada hakikatnya, kita tidak diuji di luar kemampuan kita. Oleh itu, kita hendaklah bijak berfikir agar kita tidak bertindak di luar kawalan. Sedikit pesanan daripada saya, kesabaran adalah penyelesaian terbaik untuk setiap masalah yang kita hadapi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan kongsikan serba sedikit tentang amalan negatif, iaitu selalu mengubah pendirian dan keputusan. Sebagai contoh, jika dibandingkan tingkah laku pegawai tersebut ketika mampu mengawal kesabaran, beliau sangat proaktif dan mampu mengikut segala arahan dan mampu membuat keputusan dengan baik. Apabila beliau tidak mampu mengawal kesabaran, beliau sudah mula berubah pendirian menjadi seorang yang ingkar perintah. Demikianlah tadi perkongsian tentang keutamaan bersabar. Kesimpulannya di sini, kita sebagai manusia tidak pernah lari daripada ujian dan dugaan. Oleh itu, kita hendaklah menanam sifat-sifat mahmudah ini ke dalam diri kita. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.